Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan, rakan-rakan Facebook? Alhamdulillah pagi ni di kawasan saya, Kajang ni, tak adalah cerah sangat, tak adalah gelap sangat, nampak macam mendung tapi tak hujan pun. Belum hujan lah tu, belum hujan. Hari ni tak tahulah, kalau ikutkan nampak macam cuaca tak panas sangat, tak adalah cerah sangat, biasa saja. Jadi alhamdulillah hari ini sekali lagi tuan dan puan, kita diberikan satu lagi hari untuk kita teruskan apa-apa yang kita dah rancang. Alhamdulillah dipanjangkan umur, dan seterusnya kita dapat menjalankan perkara-perkara yang dirancang, sama ada kita memang bekerja, kita masuk pejabat hari ini, ataupun kita menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Hari ini hari Jumaat, alhamdulillah. Jadi untuk kesekian kalinya kita teruskan apa-apa yang kita sedang lakukan. Jadi sebenarnya semalam saya ada beberapa perbincangan secara online berkaitan dengan hal-hal yang mewujudkan satu budaya pembelajaran ataupun satu budaya belajar untuk usahawan. Jadi dalam situasi semasa, banyak tuan dan puan sebenarnya program-program yang dijalankan secara online yang bertujuan untuk memberikan kefahaman asas. Jadi apabila kita bercakap tentang pembelajaran, dia melibatkan beberapa tahap, sama ada dia bermula dengan orang kata pengetahuan, kita tahu sahaja kemudian kita faham, kemudian kita boleh buat, kemudian kita boleh cipta satu perkara yang baru daripada maklumat-maklumat ataupun orang kata pembelajaran yang kita buat tadi. Jadi dalam fasa pembelajaran ni, tak kira lah tuan dan puan sama ada kita usahawan atau tidak, sebenarnya dia ada banyak tahap-tahapnya. Tetapi dalam konteks perbincangan saya dari masa ke semasa dalam FB Live ini, saya lebih memfokuskan kepada keadaan dan situasi sebagai usahawan. Jadi kepada tuan dan puan yang berkelapangan pagi ini untuk menyertai sesi FB Live ni, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang kepada semua. Dan sekiranya tuan dan puan menonton rebroadcast kepada FB Live ini, juga saya mengucapkan terima kasih kerana menyertai banyak perbincangan yang saya kategorikan dalam kategori Nugget Talk. Sebenarnya dalam playlist di Facebook page ini saya letakkan satu susunan di mana tuan dan puan boleh berujuk semula sesi FB Live yang saya siarkan di situ, kerana ia sebenarnya merangkumi satu topik perbincangan yang panjang bermula tentang bagaimana persediaan untuk kita memulakan bisnes sehinggalah kepada kita menjalankan bisnes itu sendiri. Baik, jadi untuk pagi ini, kali ini topik yang saya bawakan sekali lagi adalah tentang pembelajaran. Jadi semasa tempoh PKP ini, kita ada banyak sesi-sesi online yang diusahakan untuk usahawan, tak kisahlah sama ada ia dari agensi kerajaan. Dan buat masa ni ada banyak program-program yang bagus yang ditawarkan oleh InScan sendiri, Institut Keusahawanan Negara, dan juga ada beberapa agensi lain yang aktif, contohnya MAHARA, MPC, PNS, dan ada banyak lagi agensi-agensi lain sebenarnya yang sentiasa memberikan aktiviti dan program yang berbentuk online kepada usahawan. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita kata banyak sangat pembelajaran ini, macam mana ataupun kita kata apa keperluannya, macam mana kita nak tentukan apa yang kita boleh buat untuk memastikan adanya balance di antara waktu kita belajar dan juga waktu untuk kita menjalankan perniagaan. Jadi tidak ada satu peraturan ataupun orang kata satu jalan khas atau jalan khusus untuk ditetapkan kepada mana-mana usahawan. Jadi saya melihat keadaan pembelajaran untuk usahawan ini adalah sebenarnya bergantung kepada setiap diri usahawan itu sendiri. Apakah perkara-perkara yang mereka perlukan, apakah perkara-perkara yang perlu mereka beri prioriti apabila memilih untuk orang kata menyertai program pembelajaran. Jadi pada pagi ini saya ambil kesempatan tuan dan puan, kerana konsep continuous education ini untuk semua orang, bukan saja untuk usahawan. Tetapi apabila kita bercakap tentang usahawan, dia lagi lebih penting kerana ada banyak perkara-perkara berbentuk teknikal dan juga perkara-perkara yang berbentuk orang kata fokus dan objektif kepada usahawan untuk memastikan apa yang dipelajarinya itu dapat digunakan dengan baik dalam perusahaan.
masing-masing. Maksudnya bila kita dah jadi usahawan tu tuan dan puan, kita tak boleh orang kata nak membazir sangat. Bukanlah tak boleh nak membazir sangat, maksudnya tak boleh nak membazir. Apabila kita invest, apabila kita kata kita buat investment kepada diri kita sendiri, kita buat pelaburan kepada diri kita sendiri untuk belajar kemahiran-kemahiran baru, meningkatkan kefahaman dan tahap penguasaan dalam perniagaan, dia mestilah sesuatu yang boleh beri impak terus kepada perniagaan kita itu. Jadi kita bukan lagi budak sekolah ataupun budak universiti yang belajar untuk kita kata nanti nak dapat kerja nanti nak apa orang kata nak dapatkan nak dapat kerjaya yang lebih begitu. Jadi dia berbeza. Apabila kita jadi usahawan, terutamanya adult learner pelajar dewasa, apabila kita buat itu, sebenarnya ada satu lagi bahagian yang betul-betul memberi kesan signifikan, iaitu apabila kita belajar terus buat. Apabila kita belajar terus buat. Jadi itu sebenarnya yang memberi impak, yang memberi makna. Jadi kalau kita setakat orang kata belajar untuk menambah ilmu, betul, boleh, tak ada masalah. Tetapi mesti ada peratusannya, mesti balance. Mesti ada peratusan yang mesti kita kata belajar dan kita terus buat. Ada setengah pembelajaran, kita belajar sekarang, kita hanya boleh buat 3 bulan lepas tu ataupun tahun depannya baru kita boleh buat, betul. Tetapi secara praktikalnya kita dah mula memikirkan, dah mula merancang macam mana dan apakah perkara-perkara yang kita perlu lakukan dengan orang kata dengan ilmu yang kita ada tu. Baik, terima kasih Cuma Abistari sempat pagi ni. Saya akan mengambil masa macam biasa sekitar 10 ke 15 minit untuk sesi FB Live kali ni. Jadi apabila kita bercakap tentang pembelajaran zaman sekarang, tak semestinya waktu PKP. Kalau bukan PKP sekalipun, kita ambil beberapa perkara yang kita perlu lihat. Yang pertama sekali tentang keadaan orang kata kita ambil advantage, kita ambil peluang untuk belajar benda-benda yang kita boleh pelajari dari secara online, yang boleh kita pelajari secara online. Contohnya apabila kita kata ada pembelajaran secara online tentang menggunakan Canva, ataupun ada pembelajaran yang sesuai untuk kita kata kita create apa orang kata bahan-bahan pemasaran secara online. Jadi benda-benda tu merupakan antara satu orang kata kemahiran baru yang mungkin kita perlu kuasai dan pelajari dari masa ke semasa. Itu satu contohnya. Jadi seterusnya tuan dan puan, kita juga boleh tengok keperluan untuk kita menguasai social media. Contohnya tentang penggunaan Facebook sendiri, penggunaan orang cakap platform lain seperti LinkedIn, IG. Meskipun kita kata kita nak fokus pada satu platform, satu atau dua platform, tetapi kita ambil tahu, maksudnya kita belajarlah, cuma kita kata yang mana satu yang kita akan praktikkan secara khusus. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, macam saya sendiri sebenarnya saya masuk juga kelas IG, masuk juga beberapa kelas tu, tetapi apabila kita dah masuk dan kita faham macam mana framework untuk bekerja dan menggunakan alat-alat social media ini, kemudian kita pilih yang mana satu yang kita perlu gunakan. Okey, terima kasih Puan Roslita kerana join pagi ni, alhamdulillah. Jadi kita bincangkan tentang kepentingan continuous learning bagi usahawan. Jadi saya dah bincangkan poin yang pertama, iaitu tentang mengambil peluang untuk pembelajaran dan tutorial secara online. Kita ambil peluang sebab benda tu secara online dan secara tutorial, jadi kita boleh buat semasa waktu-waktu yang kita dah susunkan, sama ada pagi, tengah hari, petang ataupun malam. Kita dah susunkan. Jadi kita ambil peluang untuk belajar. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan juga, saya suka nak nak bawakan juga satu situasi di mana ada beberapa orang kata kemahiran ataupun pengetahuan yang perlu kita sasarkan untuk kita kuasai dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi begitulah keadaannya. Meskipun Waalaikumsalam Puan Siti, meskipun kita kata kita ada juga kerja-kerja yang masih kita perlu dijalankan berjalan di rumah, itu sebenarnya work from home ini dia agak penat lah, dia lagi penat berbanding dengan apabila kita kerja ke office dan balik di rumah, kita tak ada lagi apa-apa yang nak dibuat kan. Tetapi itulah hakikat keadaan sekarang, yang mana nak tak nak kita kena juggle, maksudnya kita kena susunkan juga jadual kita tu. Itu pembelajaran yang dalam konteks pertama, mengambil mengambil peluang dengan adanya online tutorial, dengan adanya pembelajaran melalui social media. Itu yang pertama. Yang seterusnya, kita juga ambil peluang untuk belajar ataupun ketahui tentang apa-apa software ataupun pengisian yang wujud. Katalah contoh dalam pengurusan akaun, kita ada yang masih percuma, terutamanya Wave Apps. Dia lagi yang lain-lain. Mungkin ada lagi sistem lain yang orang kata bentuk berbayar, tetapi kita ambil peluang, take advantage untuk kita belajar dan mengetahui.
Selepas tu kalau kita tak buat, tak apa, kerana kita kata kita akan hire orang ataupun kita akan beri kepada pihak-pihak lain untuk menyediakan akaun contohnya. Tapi kita ambil peluang untuk kita pelajari dan kita faham apakah yang perlu dan mesti dilakukan oleh seorang orang kata freelance accounting ataupun orang kata freelance bookkeeping. Apa yang sepatutnya dibuat. Jadi kita faham. Jadi kita bila kita masuk kelas ataupun kita belajar secara online tutorial dan seumpamanya adalah untuk kita dapat kefahaman. Sebab kita business owner, kalau kita nak buat semua memang tak sempat. Kita pun ada kerja-kerja lain yang perlu kita lakukan. Jadi antara perkara penting apabila kita ambil pendekatan continuous learning education ni untuk kita sebagai usahawan, kita kena jelas apakah tujuan untuk kita masuk dan belajar sesuatu kemahiran itu. Dia tujuannya adalah untuk kita mendapat kefahaman. Kita tahu macam mana nak buat secara asas, tetapi sebenarnya kerja-kerja itu kita boleh delegate kepada staff ataupun kita outsourcekan dahulu. Termasuklah kerja-kerja contoh buat poster, design poster. Kita belajar macam mana nak guna Canva, tetapi sebenarnya kerja-kerja itu kita boleh outsource atau kita ambil staff untuk buat semua tu. Tetapi kita sebagai business owner kena faham lah macam mana, kena tahu benda tu. Jadi bila kita outsource ataupun kita ambil staff, kita tahu yang staff kita tu ataupun pihak yang kita suruh buat kerja tu melakukan kerja dalam keadaan yang betul. Ini terutamanya dalam hal-hal perakaunan contohnya. Itu yang kedua iaitu kita memahami keadaan dan trend, apa juga perisian yang apa orang cakap wujud pada hari ini. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pembelajaran berterusan ini kita perlukan juga satu perkara yang disebut sebagai certification. Jadi dia mengikut industri. Katalah contoh kalau kita ni orang kata buka restoran lah ataupun kedai makan. Kita lihat apakah jenis-jenis certification yang kita perlu dalam bisnes kita tu. Katalah kalau kita ni seorang trainer ataupun seorang jurulatih ataupun seorang consultant, apakah jenis-jenis certification yang kita perlu ada. Jadi dia ikut industri tuan dan puan. Jadi ini adalah salah satu orang kata salah satu perkara yang kita sebut dalam continuous learning for entrepreneurs. Jadi kita kena pilih yang mana satu. Tak adalah kita kata nak buat semua. Tetapi katalah contoh katalah saya seorang jurulatih yang fokus kepada virtual learning contoh virtual learning. Jadi apakah saya perlu dapatkan satu certification orang kata untuk menjalankan program pembelajaran ataupun consultation untuk usahawan lain secara online. Saya dapatkan certification itu. Adakah itu satu keperluan? Jadi yang itu kita kena semak apakah keperluan-keperluan yang perlu ada pada kita. Jadi certification ini sebenarnya dia akan meningkatkan nilai diri kita pada masa yang sama. Kita gunakan untuk kebaikan bisnes kita tu. Jadi jenis certification yang macam mana? Katalah contoh kita ni adalah seorang apa orang cakap makeup artist makeup artist MUA. Katalah kita seorang MUA. Jadi apakah jenis certification yang kita perlu ada supaya servis dan juga orang kata servis yang kita beri kepada pelanggan itu naik nilainya dan pada masa yang sama kita dapat menjalankan kerja kita sebagai MUA tu secara lebih profesional. Mungkin ada certification dalam bidang makeup artist. Jadi tengok yang mana satu yang sesuai. Adakah dia orang kata adakah dia berbentuk certification yang mengkhusus ataupun certification yang berbentuk general. Kena lihat tu semua. Dan yang ketiga, saya dah bincangkan tadi GAT certification tadi, dan seterusnya yang keempat, apakah ada keperluan untuk kita masuk semula belajar secara formal. Saya ada jumpa ramai usahawan tuan dan puan yang selepas dia menjalankan perniagaan 2-3 tahun, mereka masuk kembali ke sekolah formal. Sekolah formal tu maksudnya sama ada mereka melanjutkan bidang khusus. Contoh ada pengusaha tadika yang kemudiannya ambil diploma dalam early childhood kerana sebelum ni dia tak ada. Kemudian ada yang ambil master in early childhood contoh. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai orang kata formal education, kembali untuk dapatkan formal education. Tetapi rata-rata ada setengah business owner yang mungkin akan ambil nak ambil lebih kepada orang kata master in business administration contohnya. Jadi adakah ada keperluannya? Jadi kita kena lihat, kita kena susunkan bagaimana perancangan-perancangan ini semua. Jadi sekiranya tuan dan puan kalau nak tanya pengalaman saya memang ada perancangan itu sehinggalah pada tahun 2012 sehinggalah pada tahun 2012 hingga ke hari ini saya tidak ada merancang untuk go back to school tadi yang formal education, tetapi lebih kepada continuous learning yang berbentuk menghadiri conference mendapatkan online certification dalam program-program tertentu dan juga mendapatkan certification dalam bidang yang khusus, pengkhususan dalam bidang yang dibuat. Jadi sekiranya tuan dan puan sendiri merupakan individu
individu, sama ada dalam bidang kerjaya ya, ataupun dalam bidang usahawan itu sendiri, maka rancangkan 4 perkara ni. 4 perkara. Yang pertama iaitu tentang orang kata adanya satu pembelajaran berterusan dengan mengadaptasi online learning dan tutorial. Yang kedua, sentiasa memperkemaskini pengetahuan diri kita yang berkaitan dengan teknologi semasa, ataupun orang kata teknologi semasa itu termasuklah sistem-sistem yang terlibat dalam perniagaan kita. Yang ketiga, apakah kita perlu untuk mendapatkan mana-mana professional certification dalam bidang atau industri yang kita ceburi itu tadi. Dan yang keempat, apakah ada keperluan untuk kita kembali kepada formal education. Maksudnya kita sambunglah diploma ke master ke apa ke yang itu. Tetapi tuan dan puan, saya yakin ramai rakan-rakan usahawan di luar sana sudah ada semua ni. Jadi kalau dah ada semua tu, tibalah masa untuk gunakan, untuk aplikasikan, untuk optimumkan semua pengetahuan yang kita dah ada. Jadi untuk yang hari ini kita kata antara perkara penting apabila kita kata kita sentiasa mengemaskini pembelajaran untuk diri kita ni, professional development, kita ingat satu saja, ia merupakan satu pelaburan kepada diri kita. Dan apabila kita melabur untuk diri kita, semestinya dia punya return on investment itu adalah impact ataupun kebaikan-kebaikan yang kita berikan hasil daripada pembelajaran berterusan yang kita buat tu tadi, ataupun yang kita lakukan tu tadi. Dia mesti ada hasil. Jadi terpulang sama ada tuan dan puan memberi impact kepada bisnes tuan dan puan sendiri, ataupun tuan dan puan kemudiannya mengajar orang lain, ataupun tuan dan puan menghasilkan produk-produk ataupun servis-servis yang membantu orang lain. Jadi ada banyak cara untuk kita orang kata merealisasikan, menjadikannya sebagai satu output daripada semua perkara yang kita pelajari itu tadi. Yang penting kita kena buat dan kita kena ambil tindakan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kita punya pelaburan pembelajaran berterusan itu termasuklah dengan membeli bahan-bahan bacaan. Kita baca buku, kita baca e-book, ataupun kita subscribe kepada e-magazine. Itu pun adalah salah satu cara kita belajar dan meningkatkan kemahiran diri kita sendiri. Jadi dengan itu tuan dan puan, hari ini sebenarnya Facebook Live hari ni sebenarnya saya relax sikit, tak adalah nak orang kata lama sangat, tak adalah nak sekejap sangat, relax sikit. Dan pada masa yang sama saya menyarankan tuan dan puan melihat semula kerana keadaan dalam keadaan semasa ni memang betul-betul kita kena lihat semula dengan apa yang kita lakukan sekarang, sama ada kita bekerja ataupun kita menjalankan perusahaan sebagai usahawan, macam mana rancangan atau plan kita untuk jangka masa sekurang-kurangnya 12 bulan ke hadapan. Apa rancangannya. Jadi rancangan kita tu kita rancang, tapi setiap bulan dalam keadaan sekarang ni, setiap bulan kita kena review. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya keadaan sekarang, katalah contoh di Selangor numbers orang kata pesakit COVID ataupun numbers yang ada ni tidak menunjukkan perubahan yang baik. Jadi mungkin kita perlu persediaan lebih lanjut bagaimana kita nak menghadapi situasi ini sekiranya ia berlarutan lebih lama daripada yang kita jangkakan. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita cuba perkara-perkara yang membolehkan kita orang kata terus survive, dan juga perkara-perkara yang membolehkan kita orang kata masih lagi boleh meneruskan keadaan yang ada. Meskipun kalau sebagai usahawan meskipun kita kata untung tu kecil, kita buat juga teruskan, kerana meneruskan perniagaan itu penting. Buat masa ini kalau profit tak ada ataupun profit tu sangat sikit, dia mesti ada profit juga. Kita punya mindset ni mesti ada profit, tapi walaupun kecil kita teruskan supaya kita dapat orang kata momentum itu untuk meneruskan meskipun keadaan pandemik ataupun PKP ini akan berlangsung lebih lama. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita sama-sama orang kata berusaha dan sama-samalah kita untuk memastikan pembelajaran berterusan yang kita lakukan untuk diri kita, yang kita buat untuk diri kita sendiri, dapat kita panjangkan kepada staff, kepada orang sekeliling, kepada masyarakat secara khususnya kalau kita dekat rumah ada anak-anak, ada pasangan semua, mereka sama-sama ada satu misi untuk ada perancangan pembelajaran yang berterusan sebagai individu, tak kira lah sama ada usahawan ataupun kita bekerja. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama hari ini. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Kita akan tengok jadual sebab nanti minggu depan dan minggu seterusnya mungkin jadual akan lebih tidak mengizinkan saya untuk happy live. Itulah begitulah ya Cermat Besari. Kita faham keadaannya, jadi kita buatlah apa yang terbaik untuk keadaan semasa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam FB Live akan datang. Meskipun apa yang kita buat ni adalah satu perkara yang sukar, kita teruskan walaupun kita kata profit kita sikit pun tak apa.
apa, kita teruskan kerana insya-Allah akan ada perkara-perkara lain yang datang dan perkara-perkara baik lain yang datang atas perkara kebaikan yang kita buat tu tadi insya-Allah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi